Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah akan fokus kepada bidang sirah dan tamadun Islam tingkatan 2 yang akan diajarkan oleh Ustazah macam biasa, Ustazah Nufara Syairah. Okey, Ustazah akan ajar tajuk apa hari ni? Pelajaran 21, Hijrah Detik Bersejarah. Okey, kamu rujuk buku teks kamu, muka surat 157. Okey, sama-sama kamu dengar Ustazah mengajar, sama-sama tu tengok video Ustazah dan rujuk buku teks kamu. Okey, insya-Allah kita belajar sama-sama. Okey, terus kepada tajuk kita. Sebelum apa-apa, kita kena tahu dulu apa maksud hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa maksud hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Pertama, kita kena tahu hijrah dari segi bahasa apa? Iaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, maksud hijrah dari segi bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi istilah pula, maksud hijrah ialah perpindahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari mana? Dari Mekah ke Madinah ataupun dulu Madinah orang panggil Yasrib. Okey, peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Dan hijrah dari segi istilah apa? Perpindahan Rasulullah dan umat Islam. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Bila? Pada tahun ke-13 kerasulan. Okey? Okey, Ustazah huraikan sedikit. Umat Islam ni, dia berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya umat Islam ni di Mekah ni dia tidak sekaligus berhijrah tapi dia berhijrah secara beransur-ansur. Okey, seterusnya mereka keluar dari kota Mekah secara rahsia ataupun tersembunyi supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Macam tu. Lepas tu tiada seorang pun sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali siapa? Kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Okey, selepas tu hampir 2 tahun para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini selama 2 tahunlah para sahabat ni beransur-ansur berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, selepas 2 tahun tu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita kena tahu apa faktor yang mendorong berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Okey, yang pertama kita kena tahu semua ini berlakunya kerana isyarat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana isyarat Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 30. Allah kata apa? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyushbituka wa au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya apa? Maksudnya dan ingatlah ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana apa? Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Tu maksudnya. Itu adalah isyarat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua. Faktor yang kedua ialah untuk memelihara akidah. Kenapa melihara akidah? Umat Islam, dia telah mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah yang lebih utama. Kerana dia yakin hanya Tuhan yang satu, hanya Tuhan yang esa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk dia memelihara akidah dia daripada terpesong, ditinggalkan semuanya, ditinggalkan rumah dia, ditinggalkan kampung dia di Mekah tu, ditinggalkan harta benda dia di Mekah, dia pergi berhijrah ke mana? Ke Madinah. Okey, yang faktor yang ketiga kenapa pelawaan penduduk Yasrib.
pelawaan ni maksud ajakan penduduk Yashrib tu, iaitu Madinah, penduduk Madinah. Penduduk di Yashrib telah mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi Rasulullah pun telah mengadakan perjanjian, iaitu Biatul Aqabah pertama dan kedua dengan mereka, iaitu penduduk kota Madinah lah. Baginda telah menghantam Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada mereka. Okey, faham? Seterusnya, isi perjanjian Baitul Aqabah pertama tu apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengada-adakan dusta, tidak menderhakai perkara yang baik. Itu yang ada dalam isu perjanjian Baitul Aqabah pertama yang telah dibuat perjanjian dengan masyarakat kota Madinah. Okey, faham? Jadi, apa pula isi perjanjian Baitul Aqabah kedua? Iaitu melindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti ahli keluarga mereka sendiri. Itu perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW dalam perjanjian Baitul Aqabah pertama dan kedua. Okey, seterusnya, faktor yang seterusnya ialah penentangan musyrikin Quraisy. Okey, penentangan musyrikin Quraisy ni semakin kuat. Jadi menyebabkan mendorongnya berlakunya hijrah. Jadi musyrikin Quraisy ini tak nak menerima Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penentangan terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam oleh musyrikin Mekah semakin hebat. Jadi mereka menyeksa umat Islam ni dengan pelbagai bentuk siksaan. Jadi penentangan ini juga telah semakin hebat setelah kematian bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Jadi apabila bapa saudara Nabi ini telah meninggal dunia, maka tak adalah pelindung Nabi, tak adalah orang yang nak jaga Nabi lagi, nak jadi pelindung Nabi. Jadi kemuncak kepada penentangan ini ialah apabila mereka mula berpakat untuk membunuh baginda di Darul Dakwah, Nadwah. Darul Nadwah. Jadi disebabkan penentangan yang sangat hebat, maka Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Okey, faham? Seterusnya, kita pergi pula kepada peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah SAW. Apa yang berlaku? Apakah peristiwa yang penting yang berlaku semasa hijrah Rasulullah SAW? Kita tengok satu persatu. Kita tengok pada tarikh 27 Safar di Mekah. Apa yang berlaku? Pertamanya, Rasulullah SAW ni telah keluar bersama Sayyidina Abu Bakar dan pada waktu malam, manakala Sayyidina Ali ni tidur di tempat Rasulullah SAW dengan berselimut untuk mengelirukan pihak musyrikin Mekah. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ni dia sanggup mengorbankan diri dia tu untuk menyamar jadi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum ni pun keluar senyap-senyap pada waktu malam. Okey. Kedua, Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ia mengikuti jalan yang tidak biasa digunakan oleh orang ramai ke Madinah. Jadi jalan senyap-senyap, keluar senyap-senyap pada waktu malam. Jadi musyrikin Mekah sangat marah sebab dia tengok di tempat tidur tu bukan Rasulullah tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Jadi musyrikin Mekah ni berusaha untuk mencari Rasulullah SAW dan sanggup dia menawarkan 100 ekor unta sebagai hadiah kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah SAW. Betapa bersungguh-sungguhnya dia nak membunuh Rasulullah SAW. Seterusnya, musyrikin Mekah mengadakan operasi besar-besaran untuk menjejaki Rasulullah SAW. Yalah, siapa yang tak nak 100 ekor unta? Banyak tu. Jadi, untuk menjejaki Rasulullah SAW, sebahagian daripada mereka telah tiba di hadapan Gua Sur. Di hadapan Gua Sur.
Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak dapat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Pasti kamu tahu dah kan cerita ni kenapa mereka tidak menjumpai walaupun mereka ada di hadapan gua tersebut. Di mana bila dia tengok gua tersebut, Allah hadirkan seekor labah-labah ni yang telah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Labah-labah ni dia membina sarang yang sangat tebal. Sangat tebal sehingga kan bila kaum musyrikin melihat sarang labah-labah tersebut, mereka menganggap bahawasanya tiada orang di dalam gua tersebut. Tengok Allah antarkan binatang yang bernama labah-labah untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk bersembunyi. Faham? Okey. Seterusnya, kita tengok pula peristiwa berlaku di Gua Sur. Apa yang berlaku? Okey. Setelah 3 hari, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum berada di dalam Gua Sur, Rasulullah mula menuju ke Madinah bersama seorang petunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Urakid, ia seorang musyrik yang jujur. Lepas tu Surakah bin Malik ni dia berjaya menjejak Rasulullah SAW. Tetapi ketika mendekati baginda, kuda yang ditunggangnya terperosok ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Jadi Allah bantu lagi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah buat apa? Rasulullah maafkan Surakah bin Malik dan berkata kepada Surakah bin Malik apa? Tolonglah rahsiakan pertemuan Rasulullah dengan dia. Di samping menjanjikan mahkota Kirsar untuknya. Begitulah cerita dia. Okey, seterusnya pada tarikh 8 Rabiul Awal di mana Rasulullah berada di Kuba. Dia telah tiba di Kuba pada 8 Rabiul Awal dan tinggal beberapa hari di sana. Sewaktu di Kuba itulah baginda telah membina masjid pertama. Masjid Kuba. Kalau perasan ada masjid yang bernama Masjid Kuba. Lepas tu pada 12 Rabiul Awal di Madinah, apa yang berlaku? Pada 12 Rabiul Awal, ketibaan Rasulullah SAW disambut penuh meriah. Akhirnya, Rasulullah sampai juga di Madinah. Penduduk Yasyurib berlumba-lumba untuk memegang tali unta baginda dengan harapan baginda tinggal di rumah mereka. Akhirnya, unta baginda tu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tengok tu. Perjalanan Rasulullah SAW bersama sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum ke Madinah. Daripada mana? Daripada 27 Safar hinggalah pada 12 Rabiul Awal. Perjalanan dia semata-mata untuk pergi ke Madinah. Okey. Alhamdulillah penduduk Madinah menyambut baik kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum. Okey, seterusnya kita tengok kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Apa kesan dari segi agamanya? Dari aspek agama, ajaran Islam ni semakin luas tersebar kerana dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Dari segi sosial pula, kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem yang lebih baik dalam aspek akidah, syariat dan akhlaknya kerana masyarakat Madinah ni menerima Rasulullah dan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah dengan hati yang terbuka. Dari segi politik pula, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi ekonomi, kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui pelaksanaan sistem ekonomi yang didasarkan oleh Islam. Okey, faham?
Okey, kita pergi akhir sekali dalam tajuk kita iaitu ikhtibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah. Apa ikhtibar ni? Maksudnya apa yang kita dapat dicarikan pedoman daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW iaitu yang Ustazah bagi tahu tadi daripada 27 Safar hingga 12 Rabiul Awal. Apa yang kita dapat? Pertama, daripada peristiwa ini kita akan dapat umat Islam ni perlulah bijak merancang strategi dan membuat keputusan sebelum mengambil sesuatu tindakan. Maksudnya, walaupun Rasulullah SAW ni dia buat tindakan bersembunyi, tidak semestinya dia takut. Tidak bermakna Rasulullah ini takut untuk menghadapi penentangan musyrikin Mekah. Tidak. Tetapi kita kena bijak. Bertindak bukan mengikut perasaan dan emosi. Tapi kita bertindak mengikut akal fikiran kita. Jadi kita perlukan strategi yang bijak. Okey, faham? Kedua, umat Islam ni perlu bersikap optimis dan yakin bahawa kejayaan akan mengiringi orang-orang yang benar. Maksudnya, walaupun kita kena yakin dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jadi, kita kena yakin kita usaha, maka usaha dan kejayaan yang kita dapat tu akan mengiringi kerana kita ni benar. Melakukan perkara yang benar. Kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, ikhtibar ketiga, kita pilihlah teman yang soleh, baik akhlaknya dan ikhlas membantu jika diperlukan. Seperti mana sahabat Nabi Saidina Ali radhiyallahu anhum sanggup korbankan diri dia tidur menggantikan Rasulullah, di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum sanggup ikut Rasulullah ke mana saja Rasulullah pergi menemani Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar bin Al-Khattab sanggup membantu Rasulullah untuk memperjuangkan Islam ini. Kita pun kena pandailah pilih teman yang soleh, baik akhlaknya, secara automatik baik juga akhlak kita. Okey. Seterusnya, bersabarlah dalam menghadapi apa-apa dugaan dan cabaran. Okey, akhir sekali, umat Islam hendaklah bertawakal dan sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat tu je lah tajuk kita hari ini. Ustazah harap awak boleh faham. Dan kalau tak faham, sila tanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.